Orang selalu berkata, budak-budak mata mereka ada kalanya tak berhijab, mudah nampak makhluk halus yang tak boleh dilihat mata kasar manusia. Saya ada pengalaman aneh tentang anak sulung saya. Peristiwa ini sudah lama berlaku, tapi masih saya ingat sampai sekarang. Kejadian ini berlaku pada pertengahan tahun 1980-an. Ketika itu suami saya yang bekerja sebagai anggota tentera sekali lagi diarahkan berpindah. Kali ini ke kem Majidea di Johor Bahru. Untuk itu, saya dan keluarga berpindah ke sebuah kawasan perkampungan Melayu, tidak berapa jauh dari kem tersebut. Kebetulan ada sebuah rumah kosong ketika itu. Rumah yang kami sewa itu 2 tingkat. Di bawah batu dan di bahagian atas daripada papan. Ada 4 bilik kesemuanya. 1 di bawah dan selebihnya di atas. Kami hanya menggunakan 2 bilik sahaja di bahagian atas. 1 bilik untuk kami suami isteri dan 1 lagi untuk anak tunggal kami, Hafizul. Dia baru berumur 6 tahun ketika itu. Bilik yang di bawah tidak kami gunakan kerana dipenuhi barang-barang kepunyaan pemilik rumah tersebut. Kejadian pertama berlaku lebih seminggu selepas kami berpindah. Masa itu pukul 1 pagi. Sewaktu sedang tidur nyenyak, saya terdengar suara Hafizul menangis dengan kuat. Suaranya seperti budak yang sedang kesakitan. Kemudian saya dengar Hafizul meronta-ronta menghentak kaki. Suaranya juga seperti tersekat-sekat. Saya kejutkan suami dan kami terus berlari ke bilik Hafizul. Sehingga kami memegang tombol pintu, suara tangisannya masih jelas kedengaran. Tetapi apabila pintu dibuka dan lampu dinyalakan, kami terkejut kerana Hafizul sedang lena tidur. Saya dan suami saling berpandangan. Kami terkejut melihat Hafizul yang lena dibuai mimpi, siapa yang menangis tadi. Seminggu selepas kejadian aneh itu, suami saya dihantar operasi ke Pahang. Tinggal saya berdua dengan Hafizul. Malam kedua selepas suami pergi bertugas, saya terdengar Hafizul berbual-bual dengan seseorang di dalam biliknya. Sekejap bercakap, sekejap ketawa. Saya yang berasa hairan masuk ke bilik Hafizul. Apabila pintu dibuka dan lampu dinyalakan, kelihatan Hafizul sedang duduk di tepi katil menghadap ke tingkap cermin yang terbuka luas. Saya bertanya Hafizul, dengan siapa dia berbual tadi? Dengan kawan, jawab anak saya itu. Kawan, malam-malam begini, saya mula rasa tak sedap hati. Terasa macam ada sesuatu yang pelik baru berlaku. Teringat kejadian pertama yang kami alami seminggu lalu. Mana dia? Saya bertanya. Jawab Hafizul, kawannya itu sudah lari sebaik saja lihat saya masuk ke biliknya. Menurut Hafizul lagi, kawannya itu budak lelaki yang sebaya dengannya dan berdiri di luar tingkap. Sebelum berbual, budak itu mengetuk tingkap beberapa kali. Apabila Hafizul membukanya, mereka berbual-bual. Hafizul beritahu saya, kawannya itu tinggal seorang diri, di bawah sana. Emak bapaknya sudah meninggal dunia. Dia ajak Hafiz main kat bawah tapi Hafiz takut sebab dah malam. Nanti ibu marah, tambah anak saya itu. Saya berpesan kepada Hafizul, kalau kawannya itu datang lagi dan mengajaknya keluar, jangan sesekali ikut. Lebih penting lagi, jangan benarkan dia masuk. Saya pesan begitu kerana saya percaya kawannya itu bukanlah manusia. Takkan budak itu boleh berdiri terawang-awang di tepi tingkap bahagian atas rumah. Mustahil dia mengangkat tangga yang besar dan berat, sandarkan ke dinding dan berdiri di tepi tingkap untuk berbual-bual dengan Hafizul. Beberapa hari kemudian, waktu malam ketika saya sudah hendak tidur, saya terdengar bunyi seseorang berdiri di luar tingkap cermin bilik tidur saya. Mulanya kedengaran seperti orang hendak membukanya dari luar, tetapi kemudian diketuk perlahan. Tok tok tok. Ketika itu saya mula menggigil ketakutan. Saya takut kalau pencuri atau penagih dadah hendak menceroboh. Kalau betul, tak tahulah macam mana hendak saya hadapi situasi itu. Lalu saya matikan diri dan buka mata sedikit. Dengan bantuan lampu jalan yang sama-sama, saya nampak ada bayangan tubuh seseorang di luar tingkap. Yang kelihatan cuma dari paras dada ke atas. Bayangan itu seperti sedang memandang saya. Bagaimanapun, wajahnya tidak kelihatan kerana gelap. Hampir seminit berlalu, bayangan itu tidak bergerak.
Ia tetap di situ dan mengetuk cermin tingkap beberapa kali. Saya pulihkan keyakinan diri dan kuatkan semangat. Saya sudah nekat kalau pencuri, saya akan menjerit sekuat hati. Bila sudah benar-benar yakin, saya bangun dan terus memetik Swiss yang letaknya di belakang pintu berhampiran kepada saya. Sejurus lampu terpasang, saya memandang ke arah tingkap. Saya lihat ada seorang budak lelaki berdiri di luar cermin. Dia memandang saya dengan wajah muram dan muka pucat lesi. Wajahnya pucat macam mayat. Saya menjerit sekuat hati. Bukan meminta tolong, tetapi ketakutan. Saya terus berlari ke bilik Hafizul bimbang ada sesuatu berlaku kepadanya. Biliknya masih terang, lampu terpasang. "Kenapa, Bu?" tanya anak saya. "Budak tu," jawab saya termengah-mengah, tak sempat hendak habiskan perkataan. "Ibu tak kasih dia masuk." Saya tercengang, mula hairan dengan pertanyaan Hafizul itu. "Mum, tadi dia ajak Hafiz main luar, tapi Hafiz tak mau. Hafiz cakap, ibu tak kasih. Lepas tu dia nak masuk. Hafiz kata boleh, tapi kena tanya ibu dulu. Kalau ibu kasih, baru boleh masuk. Lepas tu dia terus hilang," cerita Hafizul. Saya hanya mampu mengurut dada mendengar cerita anak saya itu. Apakah budak itu mengetuk cermin bilik saya sebab mahu minta keizinan saya? Bila suami pulang dari operasi, saya ceritakan kejadian itu dan kami tidak tunggu lama, terus berpindah ke rumah lain. Menurut orang-orang lama di kampung itu, budak tersebut mungkin jelmaan seorang kanak-kanak yang dijumpai mati lemas dalam paya berdekatan rumah saya, beberapa tahun sebelum kami berpindah.